menyebabkan dua orang tu bersama, satu tabaqah. Kita buat peta minda, contoh kita letak Al-Bukhari, lepas Bukhari Muhammad bin Bashar atau kita Bundar, kemudian pada Gundar, kemudian naik pada Syu'bah, lepas pada Syu'bah dua orang. Kita letak dua orang. Mana Syu'bah meriwayatkan daripada Abi Hasin, Utsman bin Asim Al-Asadi, dan juga Abi Sya'tha, daripada Al-Ash'ath Abi Sya'tha Al-Muharibi. Okey. Sami'a, mereka berdua, iaitu Abi Hasin dan Al-Ash'ath. Sami'a, mereka berdua mendengar hadis ini daripada siapa? Al-Aswad bin Hilal. Al-Aswad bin Hilal. Al-Aswad bin Hilal juga daripada salah seorang tabi'i. Sekarang ni ada 3 tabi'in. Ini antara faedah sanad ni. Tabi'in, riwayat pada tabi'in, diriwayatkan daripada tabi'in. Kita akan temukan kadang-kadang sahabat riwayat pada sahabat. Kebiasaannya tabi'in riwayatkan pada sahabat. Tapi setengah pada sanad berlakunya periwayatan tabi'in dalam 3 martabat, 3 tabaqat. Okey. Jadi Abi Hasin dan Al-Ash'ath bin Sulaim dengar daripada Al-Aswad bin Hilal daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sahabi al-jalil, sahabat yang kita dah perkenalkan pada hadis yang sebelumnya. Hadis yang daripada hadis sahabat yang sama. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan perasan di sini haddatsana semua sekali kecuali sampai pada Mu'adz dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita tahu bahawa di peringkat tabi'i kabir dengan sahabat ada sedikit kelonggaran ulama pada bab tersebut. Dalam bab pada generasi awal. Kenapa? Sebab generasi awal mereka sampaikan ilmu dan zaman tu tak ada lagi istilah haddatsana, akhbarana, tidak menjadi satu istilah ilmiah. Jadi kita akan temukan generasi yang awal ni kadang-kadang mereka sampaikan hadis tak beritahu hadis daripada siapa, kadang-kadang tak beritahu. So zaman tu tak pernah ada orang menipu hadis, tak ada cerita-cerita yang timbul kemudian zaman-zaman awal. Jadi sini sanadnya bersambung jelas. Cuma yang saya sebutkan sini daripada Al-Aswad bin Hilal, dia riwayat dengan an'anah. An'anah tu an'anah, dia kata daripada. Dia tak sebut aku dengar langsung, aku terima langsung. Dan itulah sanad yang terbaik. Ini sanad terbaik. Imam Bukhari sanadnya sampai beliau terima riwayat an'anah daripada kibar tabi'in. Pada kibar tabi'in yang diketahui mereka meriwayatkannya hanya daripada yang mereka ni tidak meriwayatkan secara wasitah, tak ada orang tengah. Imam Bukhari akan pilih. Dan anda tak sempat nak kaji, anda yakin dalam sanad yang lain akan ditemukan Al-Aswad memang berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, mesti ada. Mana dalam sanad yang lain. Jadi memang sabit liqa yang secara jelas antara Al-Aswad bin Hilal dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Mu'adz berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Mu'adz anak muda. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan, Nabi tanya, dan ini merupakan satu sunnah yang baik. Seorang pemimpin, seorang alim, seorang ulama mendekati anak muda, atau anak muda mendekati orang tua, orang yang alim. Dan ini satu perkara yang sangat penting. Mu'adz ni orang yang paling tahu halal dan haram, orang yang paling alim dengan halal dan haram, seperti mana kita sebutkan sebelum ini. Namun sunnah yang ditunjukkan di sini, anak muda sentiasa bersama orang alim. Rasulullah sudah tentu sahabat Rasulullah, semua orang rujuk pada Rasulullah. Namun pada kedudukan ini, Rasulullah sebagai seorang yang tua. Nabi hijrah ketika umur 53 tahun. Hadis ni jelas. Hadis ni hadis
antara hadis-hadis di Madinah Al-Munawwarah. Kerana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di kalangan kaum Ansar. Jadi hadis-hadis ahli Madinah. Jadi kalau Nabi hijrah, umur Nabi 53 tahun, antara 53 hingga 63 tahun. Muaz bin Jabal anak muda ketika itu. Anak muda. Umur belasan tahun atau 20 lebih. Menurut anak kena cek baliklah secara detail masa beliau dengan ketika Nabi utuskan berapa umurnya. Anak cek sebelum ni tapi terlupa, tak sempat nak semak semula. Jadi anak muda duduk dengan orang dewasa, dan ini sunnah yang tidak dari segi muamalah yang tak boleh tinggal. Orang tu tak boleh buang anak muda ni. Mereka perlu sentiasa dibimbing, sentiasa kita dekat, bawa naik kereta sama-sama, bincang, borak, beritahu, ada soal jawab. Kadang-kadang gap antara orang tua dengan anak muda ni menyebabkan berlakunya salah faham. Sama ada ayah dengan anak, atau orang tua di kampung dengan anak-anak muda sebagainya. Tidak boleh ada gap selagi mereka seorang Muslim yang ada hak wala kepada kita. Jadi kadang-kadang kita nampak anak muda ni salah, kita jadi apa? Nak tengok muka pun tak nak. Dia bagi salam pun teragak nak jawab. Kita teragak nak jawab, tak jawab dia ni. Hisap rokok, duduk tepi jalan sebagainya. Zaman Nabi, anak muda yang paling teruk minta izin untuk zina. Ya Rasulullah, izin li bizina. Minta izin. Aku nak berzina ya Rasulullah, minta izin. Macam mana tindakan Nabi? Ni nak kita tahu mana perangai anak muda ni. Kadang-kadang cakap benda pelik-pelik, dia fikir benda pelik-pelik. Kita tak boleh tinggalkan. Nabi panggil dia dekat, Nabi tanya, macam mana, suka tak kamu kalau dilakukan pada ibu kamu, pada adik perempuan kamu, bincang. Dan ini yang perlu. Kita risau zaman sekarang, anak muda, guru mereka bukan lagi orang tua, bukan lagi orang alim. Guru mereka sekarang direct langsung daripada Google. Langsung daripada Google dan YouTube. Dan mereka dah ramai yang hilang hormat dengan orang-orang tua. Dalam Facebook, dalam komen, dia tak nampak orang depan, dia nampak nama je. Lagi pula kalau orang tua tu tak nama samaran. Sama-sama abu ini, abu itu. Kemudian kadang nama pelik, jagung bakar lah. Kadang-kadang kita nampak dua tu, kita nampak macam level bergaduh. Berjumpa balik, rupanya budak ni budak umur tingkatan 1, yang satu lagi profesor. Yang tingkatan 1 duk maki profesor. Sebab dunia tidak kenal status, tidak kenal kedudukan. Dan zaman sekarang ni yang terjadi, berada di media sosial ni jadi satu level semua. Satu level. Orang yang hafal hadis, orang yang copy paste hadis sama. Orang yang faqih dengan orang yang curi bahan ilmiah orang pun sama. Tak nampak beza. Siapa yang bijak teknologi, dia akan jadi orang yang pandai. Pandai cari, pandai search, pandai susun, pandai guna AI. Dia nampak hebat lah. Hakikatnya kalau kita jumpa betul-betul, dan ini pengalaman saya lah, ada beberapa orang yang kita dapat, Masya Allah, ilmiah. Bila jumpa betul-betul, rupanya kosong. Sebab apa? Sebab dunia sekarang ilmunya di laptop atau di handset. Habis bateri, saya ulang-ulang balik. Habis bateri, habis ilmu. Kalau tak ada handset tu, habis, tak keluar dah. Handset tak ada, tak tahu apa-apa. Kalau handset ada, kejap research kan? Ada budak-budak zaman sekarang, dia dah buka AI dengan pakai suara. Tak nampak pun research. Kita tanya, dia tekan, ada boleh jawab. Cepat. Budak dah cepat kat sekolah-sekolah. Memang cikgu pun terkejut. Dulu kita boleh lagi kata kita lebih pandai makan garam dulu. Sekarang dia orang dah pergi dulu. Tempat garam-garam yang kita tak pernah makan, dia orang dah makan dulu. Dia orang dah nampak dulu. Berarti zaman sekarang mencabar. Oleh kerana maklumat mereka sampai dengan cepat, maka adanya
sifat kurang hormat dengan orang tua, kurang hormat, dia perolok-olokkan idea orang tu sebagainya. Dan ini banyak berlaku di media sosial dan kita sangat risau. Jadi macam mana caranya? Jadikan media sosial itu sebagai satu dunia luar. Kita kena dekati dengan anak muda yang dekat dengan kita, anak-anak kita, anak saudara kita, anak jiran kita, anak orang-orang kampung, atau anak murid kita sebagainya. Jangan biarkan mereka buat keputusan sendiri. Dan sangat keputusan yang mereka buat tu benda yang sangat pelik kadang-kadang. Okey. Seterusnya kata Rasulullah, Rasulullah berkata kepada Muaz, "Ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Muaz, kamu tahu artinya adakah? Bahasa Arab kalau ada artinya adakah. Sama makna dengan hal. Sama makna dengan hal. Atadri, tadri artinya tahu. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Ini satu perumpamaan orang Arab. Maksudnya orang tempatan lebih mahir dengan jalan-jalan kampung dia. Atau kata Ahlu Makkah, orang Mekah lebih tahu tentang selok belok jalan-jalan bukit. Mekah ni banyak bukit. Jadi Syi'ab ni dia tahu lalu kat mana. Kalau kita yang bukit, kita nak naik pun susah, tak tahu nak ikut mana, takut jatuh. Kita nak turun pun susah, tak tahu nak ikut mana. Tapi orang Mekah, walaupun bukit banyak, dia akan berjalan selamba je. Naik bukit nampak selamba, turun selamba, sebab dia dah lalu hari-hari. Dia tahu. Jadi ada masal artinya peribahasa Arab. Contohnya kalau saya datang tadi, saya sesat tadi. Datang sini yang last saja, bukan sesat daripada awal. Sampai sini, tiba-tiba waist tak dia tak duduk pusing, connecting. Jadi saya pun berhenti kat kedai depan tu, yakin je. Nampak kedai, saya parking depan kedai yang makan yang hujung tu. Nenek, kenapa tak ada pintu? Kenapa tutup? Macam orang pusing. Silap ni kot. Duk pusing-pusing balik, satu round dah pusing, baru Haji Ridwan call. Abang Ridwan. Dia kata, masa itu saya tak confirm dah nampak kat depan sana. Nampak kedai makan bagi tu kan. Oh, perasan rupanya salah duk cari. Sebab apa? Bukan orang tempatan. Baru tengok sikit, beza sikit dah sesat. Kalau pergi Mekah, baru keluar pintu, hebat dah, biasanya melancong. Tapi baru salah pintu keluar, pintu 6, pintu 7 tak ada beza, pintu 8 tak ada beza. Sebab tu kita dapati yang saya pernah masa kat Madinah, kita nampak orang yang tersesat lah. Jadi malam-malam tu kadang-kadang kalau kosong, tengok ada orang nak jalan macam pelik, dia tanya. Kadang-kadang dia lari, dia takut kita nak rompak tak minta duit ke. Biasalah. Tapi biasanya kalau nampak muka sama-sama, muka kita dan muka hidung tak mancung sangat ni, dia senang nak berdialog lah, cerita. Dia kata, saya keluar pintu betul dah, tapi sampai sini. Saya cakap, kalau pintu betul lurus, takkan sampai sini. Mesti salah pintu. Dia keluar daripada pintu masjid sampai kawasan air terjun dulu, mana kawasan jauh sangat. Dia kata sejalan betul. Rupa-rupanya dia arahnya terbalik. Dia bukan masjid kampung kita, Masjid Nabawi. Kalau arah terbalik artinya jauh. Nak ambil teksi RM15 nak sampai ke hotel dia, tapi dia duduk cari. Tu dah tengah malam. Sebab apa? Sebab bukan kampung dia. Dalam tiap-tiap perkara ada ahlinya. Jadi masal atau peribahasa yang guna pakai, Ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Orang Mekah lebih tahu tentang jalan-jalan selok belok jalan bukit yang ada di Mekah. Jadi saya nak istishhad dengan apa? Dengan kalimah at-tadri. Kalimah tadri artinya tahu atau tidak. Adakah? Tadri, kamu tahu. Adakah kamu tahu? Ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah hak Allah ke atas hamba? Kalimah ala ni penting. Ala artinya siapa yang bertanggungjawab. Alal ibad artinya hamba yang perlu laksanakan kepada Allah. Orang Arab kalimah lam dan ala ni sangat penting. Li atau ala. Betul, contoh saya cakap dengan Ikman. Saya Ikman cakap li khamsarian.
Apa artinya? Li khamsa riyal, ada RM5 aku punya. Mana bagi RM5. Ataupun kata kamu hutang pada aku RM5. Tapi kalau ta'ala alayya khamsa riyal, artinya apa? Aku hutang RM5. Ala dengan li. Ala dengan li. Contoh kita nak belanja kawan, hisab alayya. Alayya, maaf juga alayya, alayya kul. Alayya artinya aku belanja semua. Semua ni aku belanja. Jadi kalau nak minta li. Nak buat, nak bayar alayya. Ini bahasa Arab. Jadi kita nak tahu kat mana? Ma haqqullahi 'alal ibad, artinya siapa yang laksanakan? Hamba. Kerana kalimah ala dan sebelum kalimah al-ibad. Jadi hak ini hak Allah ke atas hamba. Jadi hamba yang wajib laksanakan. Apakah yang hak Allah yang wajib dilakukan oleh hamba? Qal Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini jawapan standard. Jawapan standard. Dalam hadis ini ada dua uslub dakwah atau uslub ta'lim. Satu uslub soal, dia panggil husnul ta'lim. Nabi nak ajar satu benda, cara Nabi ajar cara paling sempurna. Kadang-kadang kita ajar, orang tak fokus, orang tak dengar, orang tengah sibuk, kita bercakap, orang tak dengar. Jadi caranya Nabi syaddul intibah, Nabi tarik perhatian. Dia bertanya, hai Muaz, tahu tak? Jadi tahu tak apa hak Allah terhadap hamba? Jadi maksud tu dia akan tarik perhatian. Sebelum mesej sampaikan, dimulai dengan sapaan, dimulai dengan pertanyaan dan dialog supaya lebih orang yang mendengar tadi lebih bersedia untuk dengar mesej yang akan disampaikan. Jadi sahabat tahu, bila Nabi tanya, mereka takkan jawab pada peringkat permulaan. Sebab cara Nabi begitu. Kadang-kadang Nabi sapa, Nabi tanya dengan tujuan untuk beritahu, bukan tujuan nak minta jawapan. Kalau ikutkan jawab je lah. Tapi Muaz tahu. Walaupun tak mustahil Muaz dah tahu jawapan. Muaz tahu cara Nabi. Jadi sahabat Nabi, bila Nabi tanya, pasti kali pertama mereka akan jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu zaman Nabi masih hidup dan Nabi ada depan kita. Kalau zaman sekarang orang tanya, macam mana? Wallahu a'lam. Tak payah sebut Allahu wa rasuluhu a'lam. Zaman Nabi hidup, Nabi boleh sampaikan ilmu pada kita. Kita nak dapat maklumat daripada Nabi SAW, kita sebut Allah wa rasuluhu a'lam. Allah tahu dan Nabi tahu, sebab Allah turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Selepas Nabi wafat, lafaz yang tinggal pada kita adalah wallahu a'lam. Ini sunnah. Jangan pula lepas ni pergi mana-mana, saya ikut sunnah ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Salah. Dari segi apa? Memang betul, mesej betul. Makna betul, tak ada masalah. Tapi penggunaan kalimah wallahu a'lam, wallahu rasul a'lam, konteksnya pada sahabat kata Allahu wa rasuluhu a'lam sebab mereka tahu Allah Maha mengetahui dan Rasulullah lebih mengetahui kerana Allah sampaikan wahyu kepada Rasulullah. Kerana tidak ada perantaraan antara Allah dengan makhluk kecuali melalui Rasul. Sebab itu orang yang mengaku dia dapat ilmu laduni direct daripada Allah, dia adalah orang yang secara tidak sengaja mendakwa ada sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat kenabian, iaitu yang berhubung langsung dengan Allah. Allah takkan bercakap dan sampaikan mesej langsung pada manusia. Tidak, mesti melalui Rasul. Sebab tu kalau orang mimpi macam mana sekalipun, tak boleh amalkan bahawa itu hakikat. Tak boleh. Sebab memang seorang yang bukan Nabi, mereka takkan dapat mesej langsung daripada Allah. Ini kaedah yang sangat penting. Jadi kalau tuan-tuan, mana tahulah balik malam ni dah belajar sunnah lama-lama, wow, mimpi syekh datang ke, atau Allah berkata kepadaku, ada begini itu, dah naik syekh. Naik syekh atau naik maqam. Kadang-kadang syaitan datang dalam bentuk begitu. Dia ajarkan agama, ajarkan Quran, ajarkan sunnah, ajarkan hadis. Kita pun, Masya Allah, aku ada syekh yang tersendiri. Orang lain tak kenal, aku sahaja yang kenal. Maka terjadilah apa yang banyak terjadi.
Saya pengalaman saya, orang pernah gila di Arafah. Jadi orang biasa tapi ke Arafah jadi gila. Habis Arafah dia mengamuk, tumbuk sana sini gitu. Last kali terpaksa panggil polis. Asal-asal panggil Pak Gad, dia tak layan, panggil polis tak layan. Dia kata biasa settle. Tiba-tiba ditumbuk orang Saudi. Ditumbuk dalam kemah tu kan. Doktor yang dalam, doktor nak doa ditumbuk, barulah polis datang tangkap. Bawa masuk balai sana lah. Petang sikit masa kita nak keluar dari Arafah, kesian lah nak pergi tengok. Cuba polis kata, siapa tu? Kawan kau ke? Kenapa? Dia tumbuk polis. Lagi dah. Polis minum teh. Polis harap dia sakat tahan macam tu je. Tak kunci, tak apa. Sekadar duduk tunggu dulu. Last sekali tumbuk polis lagi. Pernah jadi begini. Yang penting ceritanya lepas tu saya borak dengan dia. Saya tanya dia. Last sekali dia kata betul. Dah lama dah, sejak pada dia muda lagi, dia ada guru dia. Datang mula-mula datang bentuk mimpi. Dan sekarang ni dalam bisikan suara. Dia dengar langsung. Masa saya cakap ustaz ni sekarang ni, dia agak ustaz tipu. Jadi saya tak tahu siapa betul, ustaz ke atau ustaz ni, syekh ni. Dah saya berdebat dengan siapa pula ni. Saya cakap dekat tipu. Sampai satu je. Kalau nak tahu siapa betul salah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa syaitan sebenar? Saya baca. Cuba baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rupanya tak pandai baca. Jadi kita rakamkan, suruh baca ikut. Itu mana dah pergi? Tu dah jauh sikit dah. Baca lagi, makin jauh. Ini maksudnya sekali yakin lah. Dia kata betul lah. Selama ni dia anggap syekh, dia tahu begini betul, sebenarnya daripada syaitan yang berupa. Dan ini bukan cerita saya buat-buat, ini cuma pengalaman peribadi. Saya pernah jumpa kelang kabut kita nak ni sebab apa? Dia mengamuk. Dia nak bunuh isteri dia. Orang Indonesia. Dia nak bunuh isteri dia. Isteri dia duduk kemah sebelah. Jelas sekali lah kita sebab kita ni haji-haji yang datang daripada penduduk tinggal di Arab Saudi sekali lah. Bukan haji daripada jemaah Malaysia, tidak. Bukan daripada negara. Ni pun tinggal juga, orang tinggal sana. Dia kata isteri dia sedang berzina dengan kawan dia. Dia sebut nama kawan dia. Saya malah sebut nama lah. Sedangkan isteri dia sedang berdoa, sedang berzikir. Isteri seorang yang sangat baik, sangat sabar dengan kerenah suaminya. Dan penghujungnya secara ringkasnya lah, lepas dah hujung-hujung kita suruh dia baca zikir pagi petang dengan suara lah, rakaman suara dia ikut. Isteri tuliskan dengan tulisan Rumi, tuliskan balik. Dulu dia syekh ni rupanya dia dapat daripada lain. Jadi dia baca sehinggalah dia senyum. Dan isteri kata apa, ustaz, dah lebih 10 tahun saya tak nampak dia senyum macam ni. Sabar betul lah isteri ni, sangat sabar. Dia baik dengan orang lain, tapi isteri tak pernah senyum. Dia kata lebih 10 tahun dah lama dia tak tengok senyuman daripada suaminya. Tapi dia baik, dia kata dia baik, tapi bab senyum dia lain. Dia berinteraksi dengan yang lain. Wallah ta'ala alam. Sebab itulah kalau ada amalan-amalan kat mimpi sebegini itu, jangan amal. Sebab apa? Kita ni, selagi kita bukan Nabi, kita mesti dapat kenal agama ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata pentingkan dalil. Mimpi tidak menjadi alasan untuk kita tahu agama. Mimpi, ada mimpi yang hak, mimpi yang betul. Ada mimpi yang betul, tapi bukan mengajarkan agama sempurna. Takkan ada amalan baru, takkan ada. Mimpi adalah membawa, mungkin berbentuk bisyarah, berita baik, atau inzar terhadap orang yang melakukan dosa. Kita tengah menyampaikan agama Allah, atau kita infak fi sabilillah, kemudian ditimpa dengan musibah. Tiba-tiba mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata bersabarlah wahai fulan bin fulan. Okey, mimpi jumpa Rasulullah betul. Kita dapat semangat tak? Dapat semangat, tapi tak ubah apa-apa hukum yang ada. Dia bentuk bisyarah. Bukan dalam bentuk datang mengajarkan agama lagi. Agama sempurna. Mimpi yang hak tidak akan berlawanan dengan dalil. Bila kita tahu bahawa dalil dah putus, agama sempurna, maka kita tak akan terima mana-mana amalan yang didapati melalui
mimpi. Okey. Jadi kalau mimpi amal-amalan jelas bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan yang baik. 1000 kali bagi yang baik diselitkan satu benda yang salah. Kita dah anggap dia syekh, dah anggap dia dah sekadar ni, akhirnya rujukan kita bukan lagi pada sunnah tapi pada mimpi atau pada dia sendiri. Okey. Balik kepada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu tunjukkan bagi satu cara untuk mengajarkan ilmu, iaitu dengan cara tarik perhatian dengan berikan soalan. Soalan tadi diberikan dengan tujuan untuk mengajarkan, untuk menyampaikan mesej. Sebab tu sahabat mereka ada satu adab lagi. Adab mereka ialah adab kata Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi anak murid pun kalau ditanya, jawapannya pertama apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kat kelas ni saya jarang guna uslub ni. Jadi kalau saya tanya betul lah tu. Kalau saya tanya. Tapi kalau macam ada keadaan tertentu, bila ditanya kita sedar dia nak beritahu sesuatu tu, jangan mendahului, jangan tunjuk pandai. Ramai orang, "Mai aku beritahu." Tak jawab. Orang nak beritahu pun dia nak jawab. Dan ini kadang-kadang ramai yang nak tunjuk pandai ni biasanya dia tersilap. Last kali orang nak sampaikan satu benda tak jadi nak sampaikan. Dah tahu biarlah. Dan ini antara sebab hirmanil ilmi, sebab tak dapat ilmu. Sepatutnya orang nak sampaikan dah. Lama-lama orang kata malas sampaikan dia. Cakap seorang atau tak dengar orang cakap. Orang kadang-kadang selagi orang masih panggil kita nak bagi nasihat dan sebagainya, hargailah. Hargai. Tapi bila orang dah malas bagi nasihat, orang cakap sekali, dua kali, buat juga sampai orang kata malas nak bercakap dengan dia, malas bagi nasihat. Kalau nak jadi apa jadilah. Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah. Sebab tu adab dalam menerima ilmu itu sangat penting. Kadang-kadang kita kadang, saya pengalaman peribadi jugalah, bila kita pergi di setengah tempat, setengah masjid, bila sampaikan, orang tu tak nak dengar, buat kayak kisah diborak sama dia sekali. Asalnya nak sampaikan banyak, ni nak tunggu, nak habiskan macam tu, nampak sangat kita ni kan. Tak dengar sudahlah, malah nak syarah. Nak syarah apa? Daripada awal lagi buat tak dengar. Biasanya terjadi saya, orang yang ada kedudukan, dia rasa kita tak ada apa-apa, tak ada gelar apa di depan, dia rasa dia pandai, rasa dia begini, dan itu berlaku. Malah ada orang dia nak belajar agama, lepas tu dia kata, I tak respect siapa-siapa yang ustaz yang tak pandai speaking. Takkan zaman sekarang tak pandai speaking kot, dia kata. Ini jelas. Kata, I tak respect orang-orang yang katakan sebagai pensyarah, sebagai seorang ustaz tapi tak boleh speaking English. Ini ilmu basic. Dia tak tahu, dia lagi bodoh. Itu benda lebih basic daripada itu. Bab agama ni, bab agama kita bukan cerita speaking. Kita kadang-kadang disebutkan, ini dah borak sikit dah, tak apa, sikit. Kita disebutkan dengan ilmu-ilmu yang tak ada kaitan dengan bidang kita. Bidang agama kita dapat bachelor syariah. Tengok balik kat transkrip, 30% je yang berkaitan dengan syariah. Yang lain semua subjek universiti, subjek fakulti, komputer. Macam tak lah kalau pergi syariah. Sebab kita ingin melahirkan seorang graduan yang boleh bekerja dan taat. Ustaz tapi Masya Allah mahir sikit bagian ni, bagian tahu semua benda. Baguslah dari segi pengetahuan kehidupan untuk bekerja. Ustaz boleh jadi kerani, ustaz boleh jadi walaupun di bidang apa sekalipun. Tapi secara dari bab kepakaran kadang-kadang terhalang. Kadang-kadang terhalang kalau tak usaha sendiri. Dan itu banyak berlaku. Sebab tu sampai timbul dalam pemikiran tu, bila nak belajar, ustaz ni kena tahu semua benda. Saya orang yang sama yang cakap dia sound. Lepas dia cerita semua sekali, saya tak tahu dia sound siapa. Last sekali dia sound yang orang lain lah, di kat Mekah. Kat Mekah, kat Madinah. Bila melayani orang-orang yang ada kedudukan ni,
Nak kata VIP sangat tak juga, tapi dia ada kedudukan lah. Ada di sound sana-sana. Jadi saya ni agak ilmiah sikit pada pandangan dia. Boleh duduk. Yang lain tak boleh duduk pun. Itu dah, I tak respect. Ceritalah. Yang penting sekali, dia kata, Ustaz, beginilah. I jujur dengan you. Kata, you Ustaz, you kena belajar bahasa Inggeris. You kena baca. You kena tahu English. You kena tahu paling kurang basic matematik yang mahir ni semua kali. You kena tahu sikit ilmu berkaitan dengan sains. You kena tahu. You kena belajar komputer. Terima kasih lah. Terima kasih. Mana jadi ustaz kena tahu bahasa Inggeris, ustaz kena tahu ilmu komputer, ustaz kena tahu ilmu sains, ustaz kena tahu ekonomi, semua sekali. Saya cakap ada cara lebih mudah tu. Dah keluar Datuk. Ada cara lebih mudah Datuk. Biar semua saintis belajar agama. Biar semua orang politik belajar agama. Biar semua sekali berkongsi dengan agama yang sama. Semua kembali pada agama, selesailah masalah. Semua balik pada bidang. Semua bidang kembali belajar agama, selesai masalah. Tapi kalau nak letakkan ustaz belajar semua bidang, kejap. Saya ustaz tapi saya kena ambil tahu Datuk punya bidang. Saya ustaz, saya kena ambil tahu profesor punya bidang, engineer punya bidang. Ini saya tahu benda yang tak logik. Memang boleh ada orang buat. Sebab tu ramai yang ustaz memandai-mandai semua bidang. Macam dia tahu semua benda. Sepatutnya tak begitu. Cukuplah kita tahu apa bidang kita. Hatta dalam bidang agama sekalipun, subjek yang kita tak mahir, tak perlu kita terima tawaran yang tidak berkaitan dengan keahlian kita. Itu lebih baik. Lebih baik. Kadang-kadang tunjuk pandai semua ni kadang-kadang jadi masalah lah. Jadi masalah. Zaman sekarang ni pula isu timbul mufti. Kalau mufti yang betul, dia ada ahli majlis fatwa yang bagi nasihat, yang pakar dalam pelbagai bidang. Yang mufti sendiri ni dia tahu semua bidang. Siapa yang nasihat dia? Sebab tu saya jaranglah komen sangat pasal isu-isu yang kecuali yang berkaitan dengan kita tahu. Sebab apa? Sebab kita tahu pihak autoriti itu lebih pandai. Bukanlah pada mufti itu saja, tapi mereka dinasihati oleh pakar-pakar. Kecuali kita tahu pakar tu tak ada pakai. Maksudnya kalau tahu orang tu dalam bab ni tu memang dia berbeza manhaj sebagainya, kita kat situlah kita tolak sikit ataupun kita petikaikan sedikit apabila natijahnya disampaikan tak kena dengan nas. Tapi secara umum kita tetap hormat kerana keputusan yang dibuat itu dalam bentuk kumpulan, dan yang ahli kumpulan mufti, ahli majlis fatwa dalam negeri mana-mana sekalipun mesti di kalangan pakar-pakar. Jadi kita perlu hormat keputusan yang dibuat oleh satu-satu institusi. Walaupun dalam setengah bab lain tak sepakat dengan kita dan sebagainya, tapi dalam bab-bab tertentu kita kena tahu kerana mereka adalah pakar-pakar dalam bidang dan keputusan bersama. Kita tahu situ. Jadi sebab itulah dalam mana-mana sekalipun mufti itu ada penasihat-penasihatnya dan sebagainya. Sebab itu masyayikh, kalau kita tengok pada Syekh Abdul Mansur Abbad yang ada keliling beliau, walaupun beliau tidaklah jawatan secara rasmi mufti, tapi yang keliling beliau pakar-pakar dan profesor dalam pelbagai bidang. Syekh bin Baz jelaslah memang mufti negara dan memang ada penasihat dalam pelbagai bidang. Dan Syekh bin Baz ni ada sikit penasihat di kalangan pelajar. Syekh bin Baz ni ada penasihat di kalangan pelajar-pelajar. Ada masalah kat negara mana, beliau tak jawab dulu, panggil pelajar negara tu, tanya dulu keadaan negara kamu macam mana sebelum beliau keluarkan fatwa, kerana takut salah sampaikan maklumat betul. Apa je kejadian betul, tapi mungkin tak sesuai dengan masa, tak sesuai dengan tempat, tak sesuai dengan keadaan. Kadang-kadang soalan yang ditujukan pada mufti-mufti, malah pada ustaz-ustaz ni soalan perangkap. Dia nak bantai kawan dia. Dia tunggu perkataan ustaz terjawab, lepas tu dia pergi hentam kawan dia. Zaman sekarang masalah yang paling besar adalah kita panggil sebagai qiyas pada fatwa. Qiyasul fatwa. Fatwa Syekh Rabi' pada zaman dulu, keadaan tertentu dibawa untuk perbodohkan beliau ketika situasi waktu sekarang. Contoh, fatwa Syekh Albani pada suatu ketika dahulu yang keadaannya sesuai dengan masa dan tempat ketika itu dibawa untuk dilagakan dengan suasana yang mana tak kena.
Fatwa ulama, contoh ulama Saudi cerita tentang tak boleh bawa kereta pada zaman dulu dengan wakil zaman dulu, dibawa kata inilah ulama. Tak boleh bezakan, bawa kereta pun larang pada perempuan, dibawa letak pada salah tempat dan salah masa. Qiyas fatwa, Syekh fulan dan fulan keluarkan fatwa berdasarkan kepada mustafti, orang datang tanya cerita yang khas, Syekh keluarkan fatwa untuk orang tu khas, dia ambil fatwa tu dicampakkan pada siapa dia nak. Lepas tu Syekh hukumkan kamu begini, kamu boleh jatuh keluar daripada Islam. Padahal Syekh kadang-kadang hukumkan pada orang secara personal. Fatwa dia berkaitan dengan mufti, mustafti dengan waqi', dengan semasa. Jadi nak tanzil hukum pada keadaan tadi mesti sesuai dengan keadaan yang berlaku. Apa ditanyakan? Masalah zaman sekarang, orang pergi ambil fatwa-fatwa dan lagakan dan campakkan. Dia nak puji, dia puji. Dia nak kutuk, dia nak bantai, dia bantai. Sehingga kita nampak macam kenapa ulama cakap macam tu? Yang video lagi lah pula. Video orang cakap waktu mana, bila dia bawa datang, timbul isu je, keluar video ni. Jadi hari-hari kerja masyarakat adalah memaki ulama. Kejap maki ulama belah sana, kejap ulama belah masa ni ulama dikena. Kejap lagi ada peluang pula bantai belah sana, belah sini pula bising maki. Ini bukan budaya. Ini bukan budaya Islam. Kita nak tahu yang salah, kena tahu kat mana salah. Benda salah, perkara salah, tetap salah. Mana boleh kita cakap betul. Tapi bila kita nak cela seseorang, atau kita nak cela pun tak bagus juga sebenarnya. Tapi kalau benda yang tercela sekalipun, kena tahu asbab. Sebab dia. Kalau ulama tahzir seseorang, kena tahu sebab apa dan keadaannya. Selagi kita tak tahu dengan detail, jangan nukilkan. Jangan nukilkan. Jadi kita buka kitab fatwa bukan untuk ambil fatwa tu ditatbikkan, tidak, hanya sebagai panduan. So kitab fatwa dibaca oleh mufti dan mereka ambil fatwa tersebut. Ada fatwa yang dikeluarkan di negara Saudi tak boleh dipakai di Malaysia. Contoh fatwa pada zaman dulu, perempuan tak boleh memandu dan sebagainya. Kerana dalam bab fatwa, kerana dalam bab satu zariah, mereka nak tutup zariah, nak tutup jalan kepada benda yang lebih teruk. Pada zaman tu, kalau diharuskan perempuan bawa kereta, dia akan bawa kepada pergaulan bebas. Pada zaman contoh Syekh Arifi bila datang ke Indonesia, orang tanya, ni seorang perempuan tanya, Syekh, saya tengok dalam YouTube lah ada, Syekh, saya dengar ulama Saudi hukumkan perempuan haram bawa kereta. Apa pandangan Syekh? Apa jawab Syekh Arifi? Syekh Arifi bukanlah mufti dan sebagainya, seorang da'i. Beliau kata, kalau kamu orang Saudi, duduk Saudi, aku cakap haram masa itulah. Tapi kalau kat Indonesia aku cakap wajib. Sebab kalau kamu pergi di kenderaan awam, bercampur lagi perempuan. Naik kenderaan awam, bercampur lagi perempuan. Jadi aku hukumkan wajib. Perempuan kena ambil lesen, kena pandai bawa kenderaan sendiri. Sebab kenderaan awam padat lelaki dan perempuan campur. Berbeza dengan di Arab Saudi, kenderaan awam disediakan bahagian depan untuk perempuan, lelaki di bahagian belakang dan terjaga. Memang ada keselamatan. Dulu ada polis naik. Ada seorang polis awal untuk jaga keselamatan sebagainya, dan kemudian digantikan dengan kamera lah, dengan CCTV dan sebagainya. Dan itu dulu. Tapi berlaku keadaan perubahan, dah ada polis perempuan dan sebagainya. Dulu dia takut kalau perempuan dia bawa memandu, nanti nak tengok lesen, semua tengok buka muka. Lalu di padang pasir, siapa pula nak cek, polis mana tahan perempuan dan sebagainya. Ada macam-macam asbab dikemukakan. Zaman sekarang dah ada unit polis perempuan sebagainya, mereka pun boleh cek, mereka boleh tahan. Jadi perempuan ditahan oleh polis perempuan pada asalnya ketika dibenarkan, walaupun kita tahu bahawa keadaan negara perubahan. Cuma ulama ketika keluar fatwa ada sebab. Satu zariah, kita duk ambil fatwa kemudian perbodoh-bodohkan. Terutama mazhab Hambali selepas Quran, sunnah, ijma', qiyas, satu zariah. Antara yang paling utama dalam mazhab Hambali.
Jadi tuan-tuan akan nampak perubahan fatwa dalam ulama Hanabilah ni perkara yang biasa, bukan perubahan fatwa kerana mereka baru tahu atau baru sedar, tidak, tapi kerana atas faktor sadduz zari'ah, ikut pada keadaan dan masa. Ini contohlah, contoh. Okey, balik semula, saya jauh jalan ni. Balik semula pada hadis ni. Okey, Nabi ajarkan cara menyampaikan ilmu, dan sahabat tunjukkan cara seorang murid menerima ilmu. Bila guru bertanya dan dirasakan bahawa guru nak beritahu, jangan mendahului. Jangan mendahului. Kerana peluang untuk dapat ilmu itu tidak mudah. Kadang-kadang guru tu lupa dan sebagainya. Jadi peluang yang ada itu gunakan sebaiknya. Jadi sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Nabi jawab. Nabi terus berikan jawapan. Setengah keadaan Nabi tanya, sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi ulang balik soalan. Contoh berkaitan dengan hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jumpa Nabi, Nabi tanya, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, tahu tak dalam pandangan kamu ayat mana yang paling agung dalam Quranul Karim? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi ulang balik. Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Tahu tak ayat mana yang paling agung? Bila ulang kali kedua, baru sahabat yakin soalan ini memang Nabi minta dia jawab. Kemudian dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sahabat akan jawab bila Nabi ulang balik. Nabi ulang soalan buat kali kedua. Kerana masa tu Nabi memang nak minta jawab, minta sahabat jawab, bukan Nabi nak beritahu. Hadis ni memang Nabi nak beritahu. Nabi tanya hanya dengan tujuan untuk tarik perhatian. Okey. Qala Allahu wa rasuluhu alam. Qal ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Iaitu hak Allah ke atas hamba, hendaklah mereka menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Dua perkara, hak Allah dan jalan ke syurga. Dua perkara. Satu, beramal dengan apa yang diperintahkan, iaitu mewakili kalimah ya'budu, ay ya'buduhu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang. Wala yusyriku bihi syai'a. Buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Suruhan yang paling utama adalah ikhlaskan ibadah pada Allah, hanya sembah Allah, dan larangan yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah selain daripada ibadah dan tinggalkan syirik, banyak lagi hak Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sebutkan yang paling utama dan yang paling penting. Yang paling penting apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid hanya berlaku dengan dua perkara, iaitu dengan isbat dan nafi. Isbat artinya beribadah dan menyembah hanya pada Allah. Nafi menafikan hak ibadah terhadap semua makhluk. Semua selain Allah SWT tidak layak untuk disembah. Dua ini yang jadi asas pada tauhid. Tauhid tak boleh satu saja. Sembah Allah tapi tak nafikan, jadi musyrik. Sembah, sembahyang pun sembahyang, tai pusam pun tai pusam, pergi hari raya pun dia pergi, raya lain pun dia pergi. Ini tak sempurna, tidak sempurna. Kalau sampai jatuh benda syirik, jadi jatuh syirik. Pergi pada bid'ah, jadi bid'ah. Pergi pada khurafat, dia ahli tauhid tapi khurafat. Sunnah tapi bid'ah, dia ada campur. Jadi yang sempurna apa dia? Sembah Allah, tak sembah yang lain. Tauhidkan Allah, jauhi syirik. Ikut sunnah, tak buat bid'ah. Dia kena sempurna. Itu yang sempurna. Tapi kalau ada buat campur-campur, ikutlah kadar campur dia. Kalau bab syirik, campur ibadah dengan syirik, langsung tak ada manfaat. Syirik ni dia menghapuskan segala amalan. Tapi kalau syirik kecil, ada riak, hilangkan pahala. Riak kalau ada, dihilangkan pahala, tapi tidak membatalkan amalan.
Contoh kawan kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan, oh, suara sedap kita dengar. Lepas tu dia cakap, ish, sedap suara tadi. Itulah aku rasa, itu yang sedap, tarik panjang tu. Kata, kau ikhlas tak ikhlas tadi? Dia kata. Macam tak ikhlas pula azan tadi. Macam ada riak pula, macam ada sum'ah pula. Okey, sah tak amalan azan dia tadi? Sah. Pahala dapat tak? Pahala? Kalau ada sum'ah, ada riak, dia akan membatalkan pahala, tapi tidak membatalkan amalan. Artinya tak payah pergi. Tadi azan Bilal, minta maaf tuan-tuan dan puan, Bilal tak ikhlas tadi. Minta Bilal ulang balik azan. Tak payah. Amalan dia dah sah. Tak perlu ulang. Jadi kita solat, contoh kita solat, kemudian solat tu lepas solat rasa macam riak pula tadi. Jadi imam riak ke, solat macam tak ikhlas dan sebagainya, tak payah ulang balik solat. Solatnya sah, hukumnya sah. Cuma pahalanya kurang pada kadar sejauh mana syirik kecil itu terpalit padanya. Syirik besar menghapuskan amalan, tak sah terus. Orang kafir mana sah? Syirik besar ni jadi kafir, mana sah amalan dia? Sah, hilang amalan terus. Mana terhapus amalan. Tapi syirik kecil menghilangkan pahala. Menghilangkan pahala. Dan kalau dengan bid'ah, amalan sekadar mana ada bid'ah, kadar itu amalan itu ditolak. Amalan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tak akan diterima, dan kadar itu juga dia mendekati ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ancaman neraka. Okey. Saya minta maaf, saya dah kadang-kadang dah ngajar kat sekolah ni sudah dulu saya tinggalkan dah. Masa cikgu biasa macam tu lah. Padahal kita lupa, ni bukan kat kelas, kat sekolah. Uslub ni dan uslub yang tak baik, tapi terbawa-bawa kadang-kadang di luar. Sebab apa? Sebab dah biasa dengan pelajar-pelajar kecil ni, dia kena macam tu. Kalau dia kena sambung ayat, dia suka menyambung. Tapi kalau orang tua tak macam tu. Cuma saya terbawa-bawa. Saya ngajar kat Baitul Rahmah tu, dulu masa pergi awal, dia kata, Ustaz lajulah. Cuba Ustaz tanya, kita orang jawab. Ada budak yang diajar, betul juga. Tapi bila sampai pada peringkat dewasa, kita terbawa, ada cara beza. Kalau kat sekolah kita, siapa Nabi? Fatimah, disambung. Dan orang tua takkan macam tu kan. Cuma terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Sebab tu saya selalu perhatikan, bila lupa, dah terbawa. Kadang-kadang dalam majlis macam ni pun kita terbawa uslub begitu. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa tu, saya minta maaf, saya terlupa. Okey. Jadi Allah sebut ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka menyembah Allah. Sebab tu dia kata sini hak Allah dan hak hamba di sini Nabi ta'rifkan dengan fi'il, bukan dengan isim, dengan perbuatan. Kerana hakikatnya kita kena laksanakan. Hak ini bukan untuk diketahui, tapi untuk dilaksanakan. Di sini juga Imam Bukhari, tujuan Imam Bukhari nak beritahu bahawa tauhid yang sebenar adalah tauhid amali, tauhidul ibadah. Inilah hakikat tahu lagi. Inilah hakikat tauhid, iaitu tauhid amali, tauhid dalam amalan, bukan sekadar kenal dan tahu. Sebab itulah golongan Jahmiyah dia kata iman ini hanya kenal Tuhan. Ya, yang betulnya iman adalah sembah Allah, tauhidkan Allah. Sembah Allah. Nabi kata tauhid itu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, dengan lafaz fi'il. Artinya perlu kepada tindakan, perlu pada amalan, perlu pada perbuatan, bukan sekadar kita tahu. Ini tujuan utama Imam Bukhari bawakan lafaz ini. Kerana pada lafaz yang pertama beliau sebut ma'rifah. Beliau memilih lafaz kita tengok pada lafaz hadis yang pertama, arafu. Kita tengok pada hadis yang sebelumnya. Okey. Fa iza arafu dzalika. Beliau pilih lafaz kalimah arafu. Artinya tauhid ada berkaitan dengan ma'rifah. Tauhid ma'rifah. Ada tauhid yang berkaitan dengan amalan. Jadi hak Allah yang sebenar yang perlu kita laksanakan adalah berkaitan dengan amalan. Jadi tauhid berkaitan dengan yang berkaitan dengan ma'rifah, tauhid rububiyah. Yang berkaitan dengan amalan, tauhid
uluhiyah. Okey. Kata Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ibadah? Sembah Allah, apa maksudnya? Ringkasnya 4 perkara. Ibadah, ringkasan maksud ibadah secara praktikalnya untuk mudah kita faham ada 4 perkara. Pertama, buat apa yang disuruh. Salat ke, zakat ke, puasa ke, zikir ke, semualah yang Allah suruh bila kita buat namanya ibadah. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang. Apa sahaja yang dilarang kita tinggalkan, ianya adalah ibadah. Yang ketiga, beriman atau percaya dengan apa yang diberitakan, sama ada berkaitan syurga, neraka, azab kubur, berkaitan dengan fitnah kubur, berkaitan dengan perkara ghaib, malaikat, jin, syaitan, dan sebagainya, atau berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah. Ini dalam bab khabar, kita kena beriman dengannya. Jangan Allah beritahu kita lawan dengan kita punya logik. Allah dah beritahu, Allah dah beritahu, kita percaya. Ini yang membezakan kita dengan golongan ahli kalam. Ahli kalam kenal Allah melalui cara apa? Ahli sunnah kenal Allah macam mana? Macam mana kita kenal sifat Allah? Kita kenal melalui dalil. Allah beritahu, kita percaya. Dan kita juga memegang prinsip bahawa kita takkan samakan sifat Allah dengan makhluk. Jadi kita dah pegang prinsip laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian datang apa sahaja Allah beritahu, kita beriman dengannya. Sifat Allah kita isbatkan berdasarkan kepada apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu. Ahli kalam berbeza. Mereka kenal sifat Allah melalui sifat makhluk, iaitu dengan menerbalikkan sifat makhluk. Makhluk perlu tempat, Allah tak bertempat. Makhluk ada anggota, Allah tak ada anggota. Makhluk, jadi caranya apa? Tengok makhluk, nafikan pada Tuhan. Sebab tu penafian mereka lebih banyak berbanding dengan isbat. Isbat mereka sifat yang isbatkan, ada yang tak isbatkan nama sifat Allah, macam Jahmiyah, hanya kata Allah wujud saja. Ada yang hanya isbatkan nama-nama Allah, hanya ada yang isbatkan beberapa sifat. Sebab kaedah mereka pada asal lagi salah dalam mengenal sifat Allah. Jadi, pengenalan mereka dengan kaedah yang dibawa menafikan makhluk. Dia nak kenal Allah dengan merujuk pada makhluk. Kemudian dipadankan, carilah ayat wa fi anfusikum afala tubsirun, ayat-ayat berkaitan dengan rububiyah. Hakikatnya ayat itu berkaitan dengan mengenal kebesaran Allah, rububiyah Allah, bukan sifat Allah. Sifat Allah berkaitan dengan hakikat. Kalau kenal sifat, kita kenal kuasa Allah, kenal sifat rububiyah Allah dengan memerhatikan alam, betul lah. Kita perhatikan makhluk, nampak kebesaran Allah, nampak keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Semua ni perhatikan alam, kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nampak mulk Allah Subhanahu Wa Taala, nampak kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat dan tauhid ar-rububiyah. Tapi kaedah ahli kalam berbeza. Perhatikan alam, dia bukan nampak kekuasaan dan kebesaran Allah. Perhatikan alam, dia menafikan sifat tu daripada Allah. Kita pun tak isbatkan pun sifat makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tak guna kaedah begitu. Kaedah kita kata wallahu a'lam. Kita tak akan tahu apa yang perkara ghaib, dan kita tak tahu sesuatu berkaitan dengan Allah kecuali Allah beritahu. Jadi kita bermula dengan dalil. Kemudian kita nafikan dengan persamaan dengan makhluk. Jadi kita beriman dengan apa yang dia beritahu, nafikan daripada kekurangan. Ini ahli sunnah wal jamaah, mudah. Sebab tu dah tauhid 3. Asasnya apa?
Tauhid tiga tak lain tak bukan hanyalah mengkategorikan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Ana selalu ulang, Alhamdulillahirabbil alamin rububiyah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, asma' dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kemudian contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh doa secara praktikalnya. Allah terangkan hak-hak Allah, rububiyah, asma' sifat dan uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh doa yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, ibadah, isti'anah, doa, inabah, tawakal, semua ada kat surah Fatihah. Allah terangkan semua sekali, dan kat hujung sekali Allah beritahu orang yang tiga kelompok. Kelompok yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang selamat, berilmu dan beramal, ghairil maghdubi alaihim, yang berilmu tapi tak beramal, waladdallin, yang beramal tanpa ilmu. Inilah dia hakikat kehidupan yang ada di dunia. Jadi kita ketika cerita tauhid tiga, kita tidak bawa benda baru. Kita hanya kategorikan ayat Al-Quran Karim untuk mudah faham. Ada tiga aspek. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mudah faham ayat Allah, mudah faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar, contoh kita belajar dah tahu tauhid tiga, jadi tiap-tiap kali ayat baca kita akan tengok ni berkaitan dengan apa ni? Qul a'udzu birabbin nas rububiyah, malikin nas antara nama sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ilahin nas uluhiyah, min syarril waswasil khannas. Jadi kadang-kadang Allah sebut dengan dua aspek, kadang-kadang satu aspek. Jadi kita kaedah salah satu pecahan daripada ilmu tafsir. Tidak mengubah dan tidak menghukum apa-apa yang pada nas, hanya sekadar ittiba' dan ikut. Berbeza dengan ahli kalam. Ahli kalam mereka isbatkan secara akal sejak pada awal lagi. Allah mesti begini, mustahil begini. Jadi apa saja Quran yang datang tak boleh lawan dengan apa yang mereka kata wajib dan mustahil tadi. Yang wajib mesti ada, mustahil ini. Mustahil Allah bertempat. Contoh, mereka kata mustahil kerana mereka bincangkan tentang tempat Allah, mustahil Allah bertempat. Jadi apa sahaja ayat Quran yang dirasakan mengisbatkan tempat, pada pandangan mereka lah, mereka akan nafikan, termasuk istiwa. Sedangkan istiwa itu adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, istiwa di atas arasy. Jadi sama ada ditolak habis, atau dibekukan makna, jangan bagi makna, atau ditakwilkan makna yang lain. Puncanya kaedah sebenarnya, kaedah pada asal. Sedangkan kita tahu mereka juga ingin ikut Quran dan juga ingin ikut sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Islam yang tak nak ikut Quran dan sunnah? Sebab tu mereka sangat marah kalau kita kata tak ikut Quran dan sunnah. Mereka nak ikut, cuma manhaj dan kaedah ilmu tu salah. Sebab tu ulama salafus salih tolak sejak pada awal. Ilmu ni tolak pada awal, senang. Bukan tak guna, ada tempat gunanya. Dalam bab perdebatan ada tempat gunanya. Tapi mudaratnya sangat banyak. Bila mudarat sangat banyak, lebih baik tolak. Ini yang cara yang lebih tepat lah. Cuma kalau ada orang pakai, orang guna, kita kalau tak boleh nak ni, boleh juga. Tapi kena sangat berhati-hati nak pilih, betul-betul pilih. Sebab itulah yang terjadi penghujungnya ahli kalam ni, penghujung yang paling pilih, yang paling bagus Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka ni dekat dengan sunnah dan banyak bab. Nak pilih kat ilmu kalam tu tak jumpa 100%. Tak boleh juga isbatkan sifat 100% macam mana salafus salih. Pilihlah macam mana sekalipun. Sebab kaedah tu sebenarnya salah daripada awal. Salah daripada awal. Sebab tu kita dalam ayat, kerana ada ayat, Asy'ariyah Maturidiyah ni adalah Jahmiyah. Tak juga, mereka bukan Jahmiyah. Ramai di kalangan mereka juga, di kalangan ahlul hadis, di kalangan orang yang belajar agama, cuba nak saring, cuba nak pilih. Tapi kita ada ilmu tu sendiri masalah. Cara ilmu tu sendiri masalah yang susah untuk kita saring. Okey. Sampai ayat seterusnya, kita habiskan sikit pada ni. Kemudian Nabi kata, atadri ma haqquhum alaihi? Atadri, adakah kamu tahu ma haqquhum alaihi? Apakah hak mereka alaihi, ke atas Allah? Boleh ke kita ada hak ke atas Allah? Dalam bab ini ada 3 kaul. Ada tiga kaul. Kaul pertama kata, ya, Allah wajib tunaikan hak kita. Ini kaul siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah wajib laksanakan.
Wajib. Allah wajib buat ini dan itu. Ini golongan Mu'tazilah. Qaul yang kedua, tak ada hak Allah langsung. Hak hamba ke atas Allah tak ada langsung. Nafikan habis. Suka hati Allah nak buat apa? Suka hati Allah nak buat apa? Ni kaedah siapa? Kaedah golongan Jabariyah dan juga yang terpengaruh dengannya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Asy'ariyah. Dalam semua bab bila dibincangkan mereka menafikan hikmah dalam perbuatan, mereka akan kata Allah. Itu pun nama Allah. Ada betulnya, bukan tak ada betul. Contoh kalau kata Allah turunkan bala. Kenapa? Kenapa turunkan bala? Suka hati Allah lah. Bukan suka hati. Ikut Allah lah. Suka hati dah jadi salah bahasa kita. Ikut Allah lah. Allah nak. Allah berkuasa. Allah bila Allah matikan anak di kalangan manusia, bila Allah matikan, alasan yang diberikan satu. Mereka tak ada kata ada hikmah tak, mereka tak sebut. Mereka akan cerita ataupun Allah buat ada sebab tak. Sebab tu nama ilah al-ghaiyah yang mereka nafikan. Yang mereka sebut Allah bagi, Allah ambil. Betul tak? Betul pada sisi tersebut, tapi salah pada bab penafian illah. Penafian illah. Jadi qaul yang ketiga, masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada hak ke atas Allah. Allah tak ada, kita tak ada hak yang wajib Allah tunaikan kecuali apa yang Allah wajibkan ke atas dirinya. Allah sendiri yang wajib ke diri, bukan kita. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah, kita dah buat macam ni, Allah wajib. Orang kafir, orang yang tak ikut Islam wajib masuk neraka. Orang Islam wajib masuk syurga. Dia mewajibkan sesuatu ke atas Allah. Ni Mu'tazilah. Sebab bagi dia perbuatan ni pun dicipta sendiri. Allah tak masuk campur, Allah tak ada semua ni. Ada macam cerita yang bab Mu'tazilah. Bagi golongan Asy'ariyah kata tak ada langsung hak Allah SWT. Hamba ni tidak ada hak ke atas Allah. Dan qaul masyhur Ahlussunnah wal Jamaah, qaul Ahlussunnah wal Jamaah, Allah kita sama macam golongan Asy'ariyah sama, tapi kita kecualikan, kecuali kalau Allah wajibkan ke atas dirinya. Apa yang Allah wajibkan ke atas dirinya? Ni. Allah kata apa? Alla yu'adzibahum. Dengan takdir, dengan lafaz riwayat yang lain kata alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tak azab orang yang tidak syirikkannya dengan sesuatu. Dengan takdir yang betulnya, ulang balik ayat yang awal. Bila seorang itu tunaikan hak Allah, iaitu dia sembah Allah dan tidak syirikkan Allah, maka Allah tidak akan azab dia. Ini hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tetapkan kataba ala nafsihi rahmah. Allah wajibkan ke atas dirinya ar-rahmah. Allah yang wajibkan. Allah yang wajibkan ke atas dirinya. Allah Subhanahu juga mengharamkan sesuatu ke atas dirinya. Inna Allah harrama zulma ala nafsih. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ke atas dirinya. Jadi kadang-kadang kita kata benda ni haram ke atas Allah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan sesuatu ke atas dirinya. Allah yang mewajibkan sesuatu ke atas dirinya. Jadi kita mengisbatkan ada kewajipan tersebut sesuai dengan dalil. Bila Allah kata Allah wajibkan rahmat, kita kata Allah Subhanahu wa taala tu yang rahmat. Allah kata Allah takkan mungkiri janji baik. Innaka la tukhliful mi'ad. Kita terima tak? Terima. Janji baik, benda baik, Allah takkan sia-siakan. Buat amalan apa sekalipun, berdoa confirm Allah istijabahkan dengan cara yang Allah nak, bukan dengan cara yang kita nak. Confirm Allah istijabahkan. Macam mana? Ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak kita. Jadi kita tahu ibadah kita tak sia-sia. Salat mesti Allah bagi pahala kalau dia buat sesuai dengan tuntutan syarak. Kalau tak sesuai, tak dapat lah. Macam kita cerita berkata amalan untuk janji baik. Janji buruk, tak.
Janji buruk tak wajib Allah laksanakan. Kecuali janji buruk yang Allah dah isytiharkan, takkan aku ampunkan. Syirik janji buruk, dan Allah dah isytiharkan bahawa Allah takkan ampunkan. Jadi syirik, kufur, Allah takkan ampunkan. Orang kafir kita tak boleh doakan. Sebab apa? Allah dah isytihar awal-awal, Allah takkan ampunkan dosa kekufuran dan kesyirikan. Tapi dosa yang lain Allah tidak isytiharkan. Jadi ada orang yang Allah ancam riba, kita jangan kata neraka ni, riba ni neraka. Kita tak boleh katakan seseorang yang makan riba sebagai ahli neraka. Kita kata amalan makan riba bawa ke neraka. Kita tak boleh kata ahli bid'ah adalah ahli neraka. Kita kata amalan bid'ah boleh membawa kepada neraka. Amalan itu. Orangnya wallahualam, Allah tidak wajib melaksanakan janji buruknya. Allah wajibkan kepada diri untuk laksanakan janji baik. Ini secara umum lah. Jadi kat sini hak hamba ke atas Allah, bila dia sembah Allah dan tidak syirikkan Allah, artinya buat semua yang Allah perintahkan dan dia tinggalkan larangan Allah, termasuk dosa yang paling besar syirik. Kalau dia buat betul-betul, Allah SWT takkan azab dia. Tapi kalau kurang, tauhidnya kurang, ibadahnya kurang, kadang-kadang buat amal, kalau buat syirik Allah isytiharkan, tapi tak sampai bila syirik, tak betul-betul tinggalkan apa yang Allah suruh sebagainya, dia terdedah pada hisab. Allah hisab, Allah akan hisab dia, tengok mana yang lebih banyak menurut ikut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab dosa, batu bab wa'id, Allah Maha Adil. Janji buruk Allah Maha Adil. Allah takkan balas dosa seseorang kecuali dengan kadar dia buat. Satu balas satu. Tapi bab kebajikan, Allah tu Dzul Fadli wal In'am. Allah Maha memberi. Jadi Allah Maha Rahman. Jadi buat satu, paling kurang Allah bagi 10. Buat satu, paling kurang Allah bagi 10. Dan Allah boleh gandakan dengan jumlah yang banyak. Sebab bab wa'ad ni Allah akan beri lebih pada apa yang kita buat. Tapi bab wa'id, benda buruk, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sebab tu Allah kata kataba ala nafsihir rahmah. Allah dah wajibkan ke atas dirinya untuk berlaku rahmat terhadap hamba. Jadi kalau ada hamba orang Islam yang masuk neraka, betul-betul jahat, betul-betul layak, itu betul-betul cuai, tak ada hujah di depan Allah SWT. Bila Allah satu amalan yang kita buat, Allah gandakan sampai 10, sampai 70, sampai 700, sampai kadar yang tak disangka-sangka. Dengan rahmat Allah, dengan dorongan Allah. Cuma niat saya dah bagi pahala macam-macam dah, tetap maksiat lebih banyak. Ketika ditimbangan, artinya layak tak? Sangat adil Allah SWT. Allah dah wajibkan rahmat ke atas dirinya. Cuma ada di kalangan manusia yang menjauhi rahmat Allah SWT. Dia tak nak rahmat Allah, tak nak panduan Allah. Okey, sampai sini saja. InsyaAllah kita akan sambung untuk hadis akan datang dalam berkaitan dengan tauhid seterusnya. Jadi sekarang kita dah belajar tentang tauhid. Pertama tentang berkaitan dengan perkara pertama yang perlu kita dakwah sekali, pentingkan tauhid. Bermula dengan apa? Bermula dengan kalimah syahadah, kemudian amal dan sebagainya. Sekarang ini kita kenal hak Allah yang Allah tuntut pada kita adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah, iaitu dalam amalan. Sembah Allah dan tinggalkan syirik atau jauhi syirik. Ini membezakan kita dengan golongan Jahmiyah yang mengatakan cukup kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Kat situ you stop. Betul tak betul? Kalimah ini bukan hadis. Ada betulnya kalau disyarahkan dengan cara betul, dan jadi salah kalau disyarahkan dengan cara yang salah. Cuma kita kata iman itu bukan sekadar ma'rifatullah. Iman itu melibatkan ma'rifatullah, iqrar dengan tasdiq bil janan, iqrar bil lisan wal amal bil arkan, macam mana yang disebutkan oleh ulama salafus salih. Kita buka sikit pada soalan. Saya minta izin sampai 10.30. Kalau ada 5 minit, kita buka ada soalan untuk jawab. Kecuali kalau tak ada soalan, kita tutup, insyaAllah. Tadi Ustaz cakap Silakan. ringkasan maksud ibadah yang 4 perkara. Ya saya. Ustaz lebih Oh, minta maaf. Terima kasih. Satu, buat apa suruh. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang. Ketiga, beriman dengan apa yang diberitakan. Yang keempat, redha dengan apa yang ditetapkan. Kerana kita, Allah ada kehendak syarak dan Allah ada kehendak iradah kauniyah dan iradah syar'iyah.
iradah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala pada yang keempat tadi. Allah kata kun fayakun. Kita nak buat elak macam sekalipun, kalau kata jadi, jadi. Jadi kita kena redha. Bab qada dan qadar. Tapi bab syarak, perintah Allah, larangan Allah, dan apa Allah beritahu kita wajib ikut. Apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tinggal, apa Allah beritahu kita beriman. Ini berkaitan dengan syarak, berkaitan dengan iradah syar'iyah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah suruh kita tinggal, apa yang Allah suruh kita tahu. Kenapa benda yang Allah suruh kita tahu kita kena percaya? Diri kita kalau kita tolak apa sahaja yang Allah beritahu, tak beriman atau tak ambil tahu, pasti akan ada kelompongan dalam kehidupan kita. Mesti ada benda yang lompong, ada benda yang tak jelas. Sampai ketiganya kita rasa celaru sebab kita tak pandu apa tidak berpandukan apa yang Allah beritahu. Seperti iman yang wajib pertama sekali, rukun iman yang 6. Ini yang paling asas. Jadikan dia sebagai seorang muslim. Pendetilannya itu bergantung pada seseorang. Itu apa yang Allah beritahu. Betul, apa yang Allah beritahu berkaitan dengan ilmu akidah. Buat apa disuruh, tinggalkan larang berkaitan dengan ibadah. Percaya dengan apa Allah beritahu berkaitan dengan akidah, dan bab qada dan qadar, redha ataupun dengan martabat yang 3 itulah. Sabar, martabat yang wajib. Kemudian kita pergi kepada redha, martabat yang sunat, mana pada mustahab, dan bersyukur dengan apa Allah tetapkan walaupun bab musibah. Ini bab kamal, kesempurnaan iman. Ada 3 martabat dalam bab menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang sama ke tadi? Sama. Okey. Alhamdulillah. Jadi sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat. Semoga Allah SWT jadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa tuntut ilmu Allah SWT dan beramal dengannya. Semoga dengan amalan tersebut Allah SWT lorongkan kita ke syurga Allah SWT dengan mudah, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.